Okey, hari ini kita nak belajar bahagian ketiga dalam bab 6 iaitu tangen kepada bulatan. Okey, ikut modul PTPR yang kita ambil daripada buku Skalus Sasbadi. Okey, kita tengok nota di muka surat 55. Baik. Tangen kepada bulatan. Ini bukan tangen yang kita belajar semasa bab 5. Okey. Ini adalah tangen berbentuk garis. Tangen di sini adalah satu garis, iaitu garis ini garis dari P ke R. Garis PR adalah tangen. Kenapa dia dipanggil tangen? Sebab kita tengok maksud tangen. Tangen kepada bulatan ialah garis lurus, yang sentuh bulatan pada satu titik sahaja. Kamu tengok garis PI ni, garis PI ni garis lurus dan dia sentuh bulatan pada satu titik. Mungkin cikgu terlalu tebal, cikgu buat sekali lagi. Baik, garis garis lurus ni ya. Garis lurus PR dia sentuh bulatan pada titik Q. Jadi Q adalah titik ketangenan. Q adalah titik ketangenan bagi tangen PQR. Ini tangen, ini ke titik ketangenan. Ini bulatan. Kita tengok nota nombor 2. Setiap satu bulatan mempunyai lebih daripada satu tangen. Boleh di sini AC, PR, GF. Garis titik B merupakan titik ketangenan bagi garis tangen AC. Titik F adalah titik ketangenan bagi garis tangen GE dan Q merupakan titik ketangenan kepada tangen PR. Baik, kita tengok lagi. Satu garis tangen boleh menjadi tangen kepada lebih daripada satu bulatan. Maksudnya, tangen boleh dikongsi. Kamu tengok garis tangen ini. Garis tangen PS ni. PS ini kita tengok. Garis tangen PS ini merupakan tangen kepada bulatan yang besar dan juga yang kecil, sebab dia sentuh bulatan yang besar pada titik Q dan sentuh satu titik pada bulatan yang kecil di R. Jadi Q dan R merupakan titik ketangenan. Dua bulatan boleh berkongsi satu tangen. Baik, dan yang terakhir, yang ini kita kena beri perhatian. Yang terakhir ni, sudut antara tangen dengan jejari adalah sentiasa 90 darjah. Contohnya ni, jejari adalah daripada O ke Q dan dia bertemu dengan tangen, dia membentuk 90 darjah. Begitu juga dengan yang kecil.
dia membentuk 90 darjah di kiri dan kanan. Begitu juga untuk sini. Ini 90 darjah. Okey, ini pun sama. Okey, kamu kena ingat ini. Okey, jadi sekarang kita tengok soalan A. Contoh. Okey. Ini merupakan satu bulatan dan kita diberi 3 garisan. Kita kena pasti yang mana satu adalah tangen dan mana titik ketangenan dia. Baik, yang pertama adalah AC adalah tangen sebab dia sentuh satu titik di B. Itu titik ketangenan dia. FH juga merupakan tangen sebab dia sentuh bulatan pada satu titik iaitu titik G. Tetapi CE tak boleh sebab dia sentuh 2 titik. Tidak boleh jadi tangen. Okey. Okey, sekarang cikgu nak pergi ke muka surat 56. Kita nak tengok sudut soalan yang berkaitan dengan sudut pada tangen bulatan. Kita tengok contoh yang pertama. Okey. Kita diberi satu bulatan dan ini merupakan diameter. Okey, kita perlu cari X dan perlu cari Y. Sangat jelas X dan 130 darjah ini terletak pada garis lurus iaitu 180 darjah. Jadi kalau nak cari X, ambil garis lurus 180 darjah, tolak dengan sebelahnya 130 darjah, kita dapat X. Jadi 180 tolak 130 adalah 50 darjah. Okey. Untuk cari Y pula. Okey, kamu tengok Y. Y berada dalam segitiga. Okey. Y berada di dalam sebuah segitiga. Ini dia. Baik. Daripada kiraan kita tadi, X adalah 50 darjah. Kita tandakan di dalam gambar supaya kita senang nak cari Y. Okey, untuk segitiga jumlah sudutnya 180 darjah juga. Garis lurus tadi pun 180 darjah. Dan nak cari Y, Y sama dengan 180 darjah tolak 90 darjah tolak 50 darjah, kita dapat Y. Jadi seperti dalam contoh. 180 darjah untuk segitiga, tolak 90 darjah, tolak 50 darjah, kita dapat 40 darjah Y. Okey. Baik, cikgu nak terangkan nombor 2, kamu buat nombor 1. Untuk nombor 2 ni, kita tengok apabila cikgu nampak tangen dan cikgu nampak jejari, cikgu akan tandakan 90 darjah. Dan dari sini kita dapat X. Okey? Sebab X berada di dalam sebuah segitiga. Sebuah segitiga memberi jumlah nilainya adalah 180 darjah. Jadi, cikgu tahu sini 90 darjah, sini 34 darjah. Cikgu boleh cari X. Jadi, X sama dengan, cikgu buat di bawah. Okey, X sama dengan 180 darjah tolak dengan 90 darjah tolak dengan 34 darjah. Jadi, cikgu dapat jawapan X adalah 56 darjah. Kalau cikgu nak cari Y, okey, cikgu tandakan jawapan. Jawapan cikgu tandakan di sini. Okey, jawapan tadi X adalah 56 darjah. Kita tanda dalam gambar. Lepas tu kita nak cari Y. Perhatikan bahawa Y berada pada Y dan X berada pada garis lurus. Ini X. Sebelah ini adalah Y. Jumlah mereka 180 darjah sebab garis lurus. Jadi kita kena guna operasi tolak. Okey, untuk Y sama dengan 180 darjah untuk garis lurus ini. Tolak dengan jiran sebelahnya 56 darjah. Jadi kita dapat 124 darjah. Okey, sekarang cikgu nak terangkan nombor contoh ini.
kita tengok gambar ini. Yang kita nampak adalah, seperti tadi cikgu kata, cikgu nampak jejari. Dan cikgu nampak tangent. Mesti memberi 90 darjah. Seperti contoh soalan 3, 90 darjah. Dapat soalan, cepat-cepat tandakan 90 darjah dahulu. Okey. Lepas tu kita tengok nilai yang diberi. Didapati satu nilai sahaja. Dan kita nak cari Y dan X. Jadi, kalau kes begini, kamu nak mana-mana pun boleh. Nak cari Y, kamu tahu sini 90 darjah. Kamu kena cari sudut ini dengan ni. Cari sudut ni. Jika garis lurus di sini 140, jumlahnya 180, kita guna tolak. Okey. Baik, untuk cari X pula, kita kena tengok segitiga ni. Okey, kita kena tengok segitiga ni. Okey. Baik, ini segitiga sama kaki. Jadi sini X, sini pun X. Tak mungkin 140. Okey. Jadi sini X juga. Untuk cari X, okey, dah ada dalam contoh. Kita guna segitiga adalah 180 darjah. 180 darjah tolak dengan 140 darjah. Okey, tolak ini. Kita tinggal 2X. Jadi cikgu nak 1X sahaja. Cikgu kena bahagi dengan 2. Jadi tekan kalkulator. 180 tolak 140 adalah 40. 40 dibahagi 2, 20 darjah. Okey. Kemudian kita beralih kepada segitiga yang mengandungi Y. Okey, cikgu kata kita kena cari sudut ini. Sudut ini sama dengan garis lurus 180 darjah. Tolak yang sebelah kanannya, kita dapat sebelah kiri. Okey. Tolak dengan 140, kita dapat 40 darjah. Jadi, kita boleh tulis di sini sudut ini 40 darjah. Nak cari Y, kita sekali lagi guna 180 untuk segitiga. Tolak 90, tolak 40. Jadi kita dapat ini. 180 tolak 90. Ini dia adalah tolak 20, tolak 20 adalah tolak 40 sebenarnya. Jadi kita boleh buat langkahnya. Y sama dengan segitiga 180 tolak 90 tolak lagi 40. Jadi jawapan Y adalah 50. Okey. Sama seperti contoh. Okey, sekarang cikgu nak terangkan nombor 4. 3 kamu buat sebagai kerja rumah. Baik, kita tengok nombor 4. Okey. Nombor 4 ni kita nak cari X. Kita nak cari Y. Satu nilai diberi dan 90 ini kita yang tandakan. Kita tandakan 90 darjah sebab kita nampak jejari bertemu dengan tangent. Okey. Okey, sekarang cikgu rasa cikgu akan cari X dahulu. Kita tengok X, dia berada di dalam satu segitiga sama kaki lagi. Okey, sama kaki. Jadi, kita tandakan satu lagi sudut. Yang ini 90, ini adalah X, ini mesti adalah X sebab kaki di sini. Okey. Baik, cikgu teruskan. Nak cari X, kita guna segitiga. X sama dengan 180 untuk segitiga, jumlah sudut dalam segitiga. Tolak dengan 90 darjah. Kemudian kita ada 2X, kita bagi 2. 90, 180 tolak 90 tinggal 90. Dibagi dengan 2 adalah 45 darjah. Okey, kita dapat X, kita tulis sini 45 darjah. 45 darjah. Dan kita nak cari Y. Untuk cari Y, kita kena tengok segitiga yang besar. Iaitu O ke C, C ke A balik ke O. Kita nak tengok yang besar ini.
Okey, kamu tengok yang besar ni, dia mengenongi Y. Dia mengenongi 90 darjah dan dia ada dua sudut ini. Sudut 45 dengan 15. Sudut ini. Okey. Jadi, kalau kita nak cari Y, guna 180 untuk segitiga, tolak sudut 90 darjah, tolak dua sudut ini. Okey. Jadi Y sama dengan 180 darjah untuk segitiga. Okey. Tolak dengan 90 darjah, tolak dengan 45, tolak dengan 15. Jadi Y adalah 90 tolak 60, jawapannya 30. Okey, cikgu rasa cikgu berhenti di nombor 4 dulu sebab soalan 5 dan 6 ini berkait rapat dengan apa yang kita nak belajar besok. Okey, cikgu tak nak masuk dulu. Dia berkait rapat dengan ini. Okey, sudut dalam tembereng berselang-seli. Jadi cikgu tak nak masuk. Cikgu nak masuk akhir sekali. Besok kita belajar ini. Kemudian kita akan belajar sudut ini. Akhirnya baru kita kembali kepada soalan yang berkaitan dengan soalan tadi. Okey. Jadi hari ini kerja kamu buat soalan 1 dan 2. Kemudian buat soalan 1 dan 3 ini. Okey, terima kasih.